Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kepada Dr. Harun bin Harudin kerana memberikan ruang kepada kami untuk membentangkan uh, tugasan yang kedua, analisis artikel dari segi bahasa ini secara virtual menggunakan uh, rakaman video dan disiarkan dalam YouTube. Saya Muhammad Tarmizi bin Balia, nombor metrik P105881. Saya menggunakan 5 artikel yang digunakan dalam tugasan yang pertama, iaitu analisis artikel dari segi body artikel itu sendiri. Kemudian artikel yang saya ambil ini adalah berkaitan dengan faktor tentang motivasi dan sikap. Motivasi, minat dan juga sikap yang mempengaruhi pembelajaran dalam pelbagai bidang lah. Artikel yang pertama bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia, TITAS. Faktor pengaruh persekitaran ke atas sikap dan motivasi pelajar bukan Islam. Dari segi rujukan, formatnya APA, beberapa kesilapan yang berlaku seperti tajuk jurnal sepatutnya diitalikkan, disendingkan. Kemudian dari segi penggunaan huruf besar pun tidak konsisten. Kemudian mengandungi 7 rujukan dari tahun 2011 hingga 2015. Majoriti rujukan terkini 5 tahun ke belakang. Jumlah rujukan yang disebut dalam teks tidak sama dengan senarai rujukan. Dalam teks ada 4 rujukan yang disebut, tetapi dalam senarai rujukan yang di belakang ada 9. Kemudian dari segi bahasa, ada beberapa penggunaan frasa kata yang tidak tepat, seperti mana ke arah sepatutnya ditulis ke arah, di bawah sepatutnya ditulis di bawah, dijauhkan. Kemudian dari segi kata pemeri, iaitu ialah versus adalah. Banyak yang dia menggunakan perkataan adalah. Adalah ini digunakan sebelum kata hubung, seperti mana adalah untuk, adalah sebagai. Kemudian perkataan di antara versus di antara. Ini banyak dalam artikel ini ya. Antara kesalahan yang ketara adalah di antara versus di, jauh, dan antara. Ini adalah kerana ada satu ayat dimulakan dengan ini adalah kerana. Sepatutnya ditulis hal ini demikian kerana. Struktur ayat yang ringkas dan padat serta mudah difahami, ayat dan perenggan yang jelas. Antara satu ayat dengan ayat yang lain ada kesinambungan idea dan tidak terputus. Ada kesinambungan idea antara perenggan sebelum dan selepas. Kemudian kesinambungan antara tajuk dan subtajuk. Penggunaan perkataan dan kosakata yang sesuai dengan ayat. Perkataan keinggrisan yang minimum, iaitu istilah-istilah yang digunakan untuk analisis data. Dari segi huraian ayat, hujah disokong oleh fakta akademik. Namun fakta yang dikemukakan hanya 4 sahaja dan tidak mengemukakan teori. Ayat juga dihurai dengan tersusun dan dikembangkan dengan baik. Alhamdulillah. Ada kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain dalam satu perenggan. Saya buat contoh. Setiap ayat itu dikembangkan. Satu ayat kepada ayat, dan kita boleh tengok bentuk huraian ayat juga ada ciri-ciri global. Kemudian mempunyai unsur kohesi antara dua perenggan ini. Setiap perenggan itu ada menyentuh tentang perkara yang berkaitan. Sebagai contohnya, perenggan yang sebelumnya menceritakan tentang
kursus-kursus yang relevan yang perlu ditawarkan di IPTA. Kemudian disambung lagi peringkat kedua dengan tentang pendekatan daripada KPM mewajibkan kursus TITAS untuk diduduki. Itu dua peringkat ini bersangkut antara satu sama lain. Ayat ditulis secara sederhana dan seimbang, memudahkan kefahaman pembaca, perenggan konsisten dan dinamik, dan penghujahan bersifat global. Seperti mana contoh yang saya tunjukkan tadi. Seterusnya, artikel yang kedua, sikap, minat dan motivasi murid Melanau dalam pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Format APA, 10 rujukan antara 2012 hingga 2017. Terdapat juga rujukan tahun 1970 dan 1985 untuk teori asas. Bukan kajian, tapi teori asas. Jumlah rujukan yang disebut dalam teks sama dengan sekadar rujukan. Berlaku kesalahan ejaan, iaitu menggerakkan. Kemudian sepatutnya menggerakkan, itu kata yang betulnya ditulis menggerakkan. Pengulangan perkataan statistik deskriptif, dua kali diulang. Struktur ayat yang ringkas dan padat serta mudah difahami. Dapat juga ayat yang panjang dengan pelbagai kata hubung. Contoh saya bacakan. Kajian ini juga penting kerana tindakan susulan dalam usaha meningkatkan pencapaian bahasa Melayu dalam peperiksaan awam dapat dilakukan dengan berkesan kerana punca kemerosotan pencapaian bahasa Melayu. Dua perkataan kerana digabungkan dalam satu ayat. Jadi panjang dan sukar untuk difahami. Ada beberapa ayat yang tergantung dan tidak mencapai maksud. Dalam konteks pemerolehan bahasa, ayat-ayat tu dia lebih berkaitan dengan lebih menyebabkan susah untuk kita fahami. Okey. Kemudian seterusnya, ada ayat yang tiada kesinambungan yang terputus, perenggan yang terputus sebelum dan selepas. Contoh, dorongan dan galakan yang bersifat dalaman adalah amat penting kepada murid ketika mempelajari bahasa kedua. Pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memang wajar dikuasai. Cabaran utama kepada murid dalam mempelajari bahasa Melayu adalah bentuk soalan. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan bahasa kedua dengan bentuk soalan pula. Penggunaan perkataan dan kosakata yang sesuai dengan ayat, perkataan keinggeresan minimum seperti mana artikel pertama tadi, istilah yang digunakan adalah analisis data, istilah Inggeris itu. Okey, kemudian dari segi huraian ayat, hujah disokong oleh fakta akademik, rujukan cukup untuk mengukuhkan hujah, tiada andaian. Ada teori yang dikemukakan iaitu teori pemerolehan bahasa. Kaedah melih populasi dan persimpalan juga disebut Krejci dan Morgan. Tapi ada juga ayat yang tidak disusun dengan baik. Seseorang ketika menghadapi suatu sikap melibatkan satu sistem penilaian. Jadi perkataan tu yang susah untuk dia tidak disusun dengan baik. Kemudian ada kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain dalam satu perenggan, seperti unsur kohesi. Contohnya ada ayat panjang. Contohnya instrumen kajian ini adalah soal sidik tentang sikap dan motivasi murid Melanau. Dalam pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua telah dibagi dua bahagian, iaitu bahagian A tentang maklumat. Panjang. Sepatutnya dipendekkan. Dipotong ayat itu menjadi dua ayat. Majoriti ayat lain adalah ringkas, perenggan yang konsisten dan dinamik, pengujahan bersifat lokal. Pengenalan itu dah dimulakan dengan hujah daripada kajian tepat. Artikel yang ketiga adalah Ahmad Rozaini, kaitan dengan faktor motivasi dalam amalan penuturan hafazan Al-Quran. Okey. Rujukan format IPA biasa tidak konsisten penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Hanya 3 rujukan yang terkini. Majoriti rujukan dalam tempoh 10 tahun, sepatutnya 5 tahun terkebelakang. Jumlah rujukan yang disebut dalam teks sama dengan senarai rujukan. Okay. Kesalahan ejaan, berinteraksi, sepatutnya berinter, TE. Kemudian mempunyai, sepatutnya ditulis mempunyai.
Dan seperti mana biasa, kesalahan-kesalahan lain di dalam versus dalam, dari versus daripada, ialah versus adalah permulaan ayat dengan perkataan bagi. Contoh di bawah, bagi setiap kajian lapangan, aspek metodologi kajian amat penting. Sepatutnya bagi tidak boleh diletakkan di permulaan ayat. Struktur ayat yang panjang sukar difahami, beberapa ayat dan perenggan tidak jelas dan terlalu panjang. Ada perenggan yang terputus sebelum dan selepas dan isi tidak terungkai. Contohnya apa? Ayat ayat yang ditunjukkan di atas tu kaitan dengan bangga, perasaan bangga sebagai penjaga Al-Quran, tapi yang di bawah pula adalah berkaitan dengan motivasi, faktor penting dalam amalan pembelajaran hafazan Al-Quran. Penggunaan perkataan dan kosakata yang berkesesuaian dengan ayat, perkataan keinggeresan yang minimum, istilah yang digunakan adalah berkaitan dengan analisis data. Huraian ayat disokong oleh fakta akademik, rujukan yang banyak untuk mengukuhkan hujah, tiada andaian, tapi tidak mengemukakan teori yang disandarkan. Ada kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain dalam satu perenggan. Kemudian ada juga ayat yang terlalu panjang. Sebagai contohnya, menurut Abu Najihat, bermula daripada menurut Abu Najihat itu sampailah 5 baris, 6 baris, barulah ayat itu ditamatkan. Terlalu panjang. Banyak tanda koma dalam satu ayat, perenggan yang konsisten dan dinamik, penghujahan bersifat lokal. Keempat, tajuknya berkaitan dengan minat dan sikap pelajar bachelor bahasa Arab di IPTA Malaysia terhadap bahasa Arab. Okay. Format IPA, tapi citationnya menggunakan perkataan lihat. Tiada rujukan dalam lingkungan 5 tahun terkini. Jumlah rujukan yang disebut dalam teks tidak sama dengan senarai rujukan. Penggunaan peranan wacana yang tidak tepat, paling versus sangat. Adalah sukar. Sepatutnya ialah sukar. Ini kerana sepatutnya ditulis hal ini demikian kerana. Tanda koma bergabung dengan perkataan dan. Sepatutnya sekiranya perkataan ada koma, tidak ada perkataan dan. Struktur ayat panjang dan sukar difahami. Terjemahan kepada ayat bahasa Arab yang panjang mungkinlah menyebabkan struktur ayat itu menjadi panjang kerana terpengaruh dengan terjemahan daripada bahasa Arab. Ayat dan perenggan yang ada ayat yang tidak kesinambungan atau terputus. Ada perenggan yang terputus sebelum dan selepas dan isi tak terungkai. Sebagai kesimpulan, menurut Ismail sini, pelajar yang baik dari segi kecerdikan, kecerdasan tidak boleh dapat memainkan peranan yang besar ke arah kejayaan program pelajaran. Ini kerana objektif pengajaran untuk mengubah laluan pelajar atau memperbaikinya. Jadi tidak ada perenggan terputus. Tapi ada juga kesinambungan antara tajuk dan subtajuk, ada penggunaan perkataan dan kosakata yang tidak sesuai dengan ayat. Sebagai contohnya, mensabitkan. Sepatutnya meletakkan. Kemudian perkataan keinggeresan minimum, contohnya mengakses. Sepatutnya mencapai. Mengakses. Huraian ayat kurang disokong oleh rujukan yang kukuh dan terkini, tiada teori yang disandarkan. Sepatutnya mengemukakan teori berkaitan dengan motivasi. Ayat dihurai dengan tersusun dan dikembangkan. Sebagai contoh, saya bawa yang di bawah tu. Ada kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain dalam perenggan. Mempunyai unsur kohesi, ayat ditulis secara sederhana dan seimbang, memudahkan kefahaman pembaca, perenggan yang konsisten dan dinamik, dan penghujahan bersifat global. Dan artikel yang terakhir adalah berkaitan dengan faktor sikap, motivasi dan jantina mempengaruhi penguasaan pembelajaran bahasa Jepun tahap 1 di UTHM. Okay. University Tun Hussein on Malaysia. Formatnya Chicago style. Dia tidak memakai format APA. Jadi mungkin kerana jurnal yang digunakan ini jurnal yang digunakan menetapkan
Chicago style. Ada sikit kesalahan pada susunan kedudukan perkataan, sepatutnya citasi hanya nama dan tahun. Kemudian hanya 3 daripada 26 rujukan yang terkini, bermakna banyak rujukan yang tidak terkini. Jumlah yang rujukan yang disebut dalam teks sama dengan senarai rujukan. Banyak kesalahan ejaan. Didefinisikan kelayakan satu versus salah satu. Sepatutnya ditulis salah satu. Diajar, sepatutnya ditulis di jauh kemudian ajar. Betul. Diajar tu memang betul. Diajar itu sepatutnya huruf kecil ditulis dengan berdekatan. Kemudian ialah versus adalah. Suatu ayat ringkas dan padat secara mudah difahami. Tapi ada juga beberapa ayat yang tiada kesinambungan atau butuh ada juga kesinambungan dan penggunaan perkataan dan kosakata yang saya ingat ayat, kata saya minimum dan istilah yang digunakan dalam analisis data, istilah bahasa Inggeris itu. Contohnya, dalam pelajaran bahasa kedua, sikap yang penggunaan sejauh mana pelajar itu dapat memiliki scenario yang sama untuk berlaku dalam kejadian di mana senilai persen sikap tinggi dapat dijaminkan oleh responden yang mempelajari bahasa Melayu. Pencapaian pelajar berkaitan pelajaran turut mendapat perhatian dari ramai pengkaji. Kajian yang dilakukan oleh Akihiko terhadap pelajaran persediaan di Indonesia yang akan melanjutkan pengajian kaji pun telah mendapati bahawa terdapat berkaitan dari segi motivasi. Jadi ini ada juga ayat-ayat yang panjang. Huraian ayat. Fakta yang dikemukakan kurang disokong oleh rujukan yang kukuh nanti kini. Walaupun 26 rujukan tapi tidak terkini. Tidak kukuh. Mengemukakan teori Gardner iaitu sosial psikologi. Ayat dihurai dengan susun dan dikembang dengan baik. Ada kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain dalam superenggan. Contohnya, beberapa asli ini dia ada dari kajian Doniel dan Kaiser. Pengerjaan soal sidik bertujuan untuk mendapatkan menambah terhadap bersih kajian. Dapat 3 bahagian dalam beberapa soal sidik yang diedarkan. Bermakna 2 perenggan ini membawa kepada tajuk yang sama. Mempunyai unsur koalisi, ayat tulis secara sederhana dan seimbang, memudahkan kefahaman pembaca, perenggan konsisten dan dinamik dan pengujahan bersifat lokal. Akhir sekali, rumusan ulasan artikel ini memberikan kesedaran kepada saya tentang kepentingan memelihara penulisan daripada kesalahan bahasa, sama ada dari segi morfologi, sintaksis maupun mekanis. Kemudian susunan dan persediaan yang baik dari segi bahasa menjadikan satu artikel itu lebih menarik untuk dibaca dan dikaji. Jadi saya cukup sekarang ini. Terima kasih. Moga-moga doktor dapat memahami apa yang saya ucapkan dan moga-moga tugas saya ini memenuhi kehendak yang diingini oleh Dr. Harun bin Baharudin. Mohon maaf sekiranya dalam pembentangan ini berlaku kekurangan dari pelbagai aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.